Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar Abdul Aziz bin Muhammad Ghafur. Saya daripada kelas DSI 4A. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan tajuk kami, hukum penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan. Okey, kita masuk pada bab pengenalan. Pada pengenalan kita, maksud bulu binatang ialah rambut yang berada di badan haiwan. Itu seperti yang kita maklum, bulu haiwan itu yang berada di badan haiwan. Okay. Pada masa kini, umat Islam terdedah dengan jenis ramuan makanan proses yang disebabkan kemajuan sains dan teknologi. Sekarang ni kita dapat lihat pelbagai makanan yang disebabkan kemajuan sains dan teknologi kita lah. Seperti contohlah kita tunjuk mi seger kita. Mi seger kita, macam mana mi seger itu boleh tahan tempoh yang lama, dalam jangka masa yang lama. Okey, seterusnya definisi bahan tambahan makanan ialah tambahan makanan yang selamat digunakan untuk menambah ke dalam makanan dalam kuantiti yang kecil supaya dapat mengubah kualiti dari segi rasa, bau, bentuk dan ketahanan produk. Jadi maksud tambahan makanan ialah tambahan yang dapat menjaga kualiti makanan, tak kira lah daripada rasa, bau, tekstur ataupun ketahanan produk. Itu daripada maksud definisi tambahan makanan. Okey, bulu binatang juga berfungsi dari segi teknologi sebagai tambahan makanan dari sudut pembuatan, pemprosesan, penyediaan, rawatan, penyimpanan, bahan pewarna, penambah rasa dan bahan pengawet. Ini senarai yang mana dia berfungsi untuk menjaga, tak kira lah daripada ketahanan produk, untuk sebagai pengawet produk kan. Sekarang ni pelbagai kan untuk menjaga produk makanan kita supaya tahan lebih lama. Okey, baik. Islam mengharamkan ramuan atau tambahan makanan dari sumber haiwan yang haram dimakan seperti anjing dan babi ataupun khinzir lah. Islam mengharamkan dua haiwan ini untuk menjadi ramuan atau tambahan makanan. Macam mana kita tahu tambahan makanan ini untuk menjaga kualiti makanan tersebut. Okey, hukum penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan. Okey, Muzakarah telah memutuskan bahawa penggunaan vitamin D3 yang terhasil daripada bulu binatang yang halal dimakan adalah harus, sama ada ia diambil semasa hidup atau selepas disembelih mengikut hukum syarak. Jadi bulu binatang ini nak digunakan untuk sebagai ramuan ataupun tambahan makanan, diharuskan, kecuali dua haiwan itulah, ini khinzir dan anjing. Tapi mestilah mengikut hukum syarak, ya. Okey, baik, kita masuk pada seterusnya, latar belakang. Okey, latar belakang. Bulu kambing yang diambil untuk dijadikan vitamin D3 adalah diperolehi dengan cara bercukur atau memotong bulu binatang tersebut ketika ia masih hidup. Jadi kalau nak dapat vitamin D3 ini, mesti cukur bulu kambing ini, bulu kambing lah, sebelum ketika dia masih hidup. Maksudnya sebelum dia matilah. Sebelum mati kita cukur dah, supaya mungkin ada yang ahli sains pendapat mungkin kalau masa keadaan dia hidup tu, dia punya tenaga ataupun adalah sel-sel yang memberi impak pada bulu-bulu dia tu. Okey, baik. Bulu daripada haiwan yang halal dimakan boleh dimanfaatkan untuk kegunaan manusia seperti perhiasan dan perkakas berdasarkan firman Allah Taala, wa min aswafiha wa awbariha wa asy'ariha athatan wa mata'an ilahi. Maksudnya, dan ia juga menjadikan bagi kamu dari berjenis-jenis bulu binatang ternak itu berbagai barang perkakas rumah dan perhiasan untuk kamu menggunakannya hingga ke suatu masa. Maksudnya Allah dah bagi tahu bulu binatang yang kita jadikan sebagai perkakas ini akan ada tempoh yang lama lah, sampai suatu masa. Allah pun dah tahu dah kita akan guna sampai ada masanya tersendiri. Jadi Allah dah halalkan kegunaan bulu haiwan untuk kita gunakan, tak kira lah dari segi perkakas ataupun perhiasan. Jadi itu daripada segi perhiasan. Dan kita kena tengok, kalau kita nak gunakan bulu ini mesti kena samak.
Sama, jadi kena bersihkan sebersihnya lah daripada kotor yang ada pada bulu itu. Jadi mestilah kita berjaga-jaga dalam kita menggunakan bulu tools tersebut ya. Okey, baik, insyaAllah itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz bin Nur Halim dari DSI 4A, memegang nombor metrik DSI 202025476. Okey, saya akan menyambung bagi bab atau topik besar kami, hukum penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan. Okey, seterusnya bagi bab saya memegang definisi. Okey, kita pergi kepada halal. Okey, perkara yang dibenarkan oleh hukum syarak dan tidak akan dikenakan azab bagi orang yang melakukannya. Okey, maksud dia kat sini halal ni apa? Halal ni hukum yang dibenarkan oleh syarak. Nah, maknanya kita boleh melakukannya, dan sekiranya kita meninggalkan atau kita tidak melakukannya, akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum syarak itu sendiri. Okey, hukum syarak ni apa? Dari segi istilah, hukum syarak ialah perintah Allah yang berkait dengan perbuatan orang mukallaf secara tuntutan atau pilihan atau ketetapan al-wadu'. Okay, maksud dia kat sini, hukum syarak ni perintah Allah yang berkait dengan perbuatan orang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf ni orang yang boleh membezakan antara baik dan yang batil, yang buruk. Okay, dia boleh maknanya dia dah cukup umur lah. Okay, secara tuntutan atau pilihan atau ketetapan al-wadu'. Okay, seterusnya hukum syarak ni, poin yang kedua, berdasarkan kepada perundangan Malaysia, hukum syarak ni bermakna undang-undang Islam dalam mazhab Syafi'i atau undang-undang Islam dalam mana-mana satu mazhab, sama ada Maliki atau mazhab Hambali atau mazhab Hanafi, yang telah dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong, dikuat kuasa di wilayah-wilayah persekutuan atau oleh raja dan sultan bagi mana-mana negeri dikuat kuasakan dalam negeri itu, atau fatwa yang disahkan oleh pihak yang berkuasa mengenai agama Islam. Okey, poin yang kedua ni, maksud dia hukum syarak ni bermaksud undang-undang Islam dalam mana-mana mazhab. Macam kita mazhab Syafi'i. Okey, mazhab Syafi'i ni apa yang mesti ada apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, semua perkara-perkara tersebut dipersetujui oleh orang yang memegang hak lah, yang berkuasa mengenai agama Islam ni. Okey, seperti Yang di-Pertuan Agong, lepas tu oleh pihak-pihak fatwa yang disahkan, berkuasa mengenai agama Islam macam saya sebut tadi. Okey, seterusnya itu saja daripada saya untuk definisi bagi bab kami, hukum penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan. Okay, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang lain untuk menerangkan lebih terperinci tentang tajuk kami ini. Okay, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan bin Yahya dari kelas DSI 4E, memegang kad matriks DSI 20202591. Seterusnya saya akan meneruskan daripada sahabat saya yang bawa subtopik hukum dan dalil penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-90 yang bersidang pada 1 Mac 2010 telah membincangkan hukum penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan. Oleh itu, Muzakarah telah memutuskan bahawa
penggunaan vitamin D3 yang terhasil daripada bulu binatang yang halal dimakan adalah harus, sama ada ia diambil semasa binatang tersebut masih hidup ataupun selepas disembelih mengikut hukum syarak. Antara hujah ataupun keterangan ataupun contoh mengenai hukum tersebut adalah yang pertama, bulu kambing yang diambil untuk dijadikan vitamin D3 adalah diperolehi dengan cara bercukur ataupun memotong bulu binatang tersebut ketika binatang itu masih hidup. Yang kedua pula adalah bulu kambing tersebut adalah satu-satunya sumber untuk mendapatkan vitamin D3. Sehingga kini kita belum menemui sebarang sumber yang lain selain kambing biri-biri tersebut untuk mendapatkan vitamin D3. Yang ketiga pula, proses penghasilan vitamin D3 dimulakan daripada pengesrakan bahan yang dinamakan lanolin, iaitu sejenis bahan berlemak yang dipanggil wax daripada bulu kambing yang melalui proses pengikisan. Dalam bahasa Inggerisnya adalah scoring process, dengan menggunakan bahan alkali dan juga bahan pengemparan. Berdasarkan kepada konsep asas, iaitu asal sesuatu itu adalah harus, penggunaan bulu binatang yang halal diambil semasa hidupnya adalah harus selagi ia dihukum suci, bersih di sisi syarak dan juga tidak memudaratkan kepada manusia. Mengikut fatwa Mufti Kerajaan Brunei, bulu binatang yang halal dimakan seperti kambing biri-biri ataupun ayam ataupun arnab dan lain-lain yang diambil daripada badannya semasa ia masih hidup, sama ada dengan cara bercukur, menggunting, mencabut ataupun tercabut dengan sendirinya, adalah suci. Berhubung penggunaan bulu daripada binatang yang halal untuk dijadikan sebagai bahan ramuan makanan atau untuk kegunaan yang lain, para fuqaha bersepakat bahawa adalah jelas tentang halalnya penggunaan bulu, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili, bahawa ijma' ulama' bersetuju tentang kesucian bulu yang diambil daripada binatang yang halal dimakan dagingnya, sama ada diambil selepas disembelih ataupun semasa hidupnya binatang tersebut. Ijma' ulama' ini adalah berdasarkan kepada umum ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 80 tentang kesucian bulu binatang, sama ada ianya diambil selepas disembelih ataupun semasa hidupnya haiwan tadi tu untuk kegunaan manusia. Dalam kes umpama ini juga, ulama' menyatakan keharusannya sebagaimana ulama' menyatakan bahawa bulu binatang adalah suci dan apa yang ada pada lazim bulu binatang tersebut itu juga adalah suci. Seperti contoh kekotoran debu tanah yang ada dekat bulu selepas kita potong cukur tersebut, cukur tadi tu. Pandangan jumhur ulama' adalah jelas bahawa setiap perkara yang jamat adalah suci, melainkan terdapat dalil yang jelas tentang pengharamannya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang dalil penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan. Status bulu haiwan yang dagingnya halal dimakan adalah suci, sama ada bulunya terpisah semasa hidup maupun terpisah selepas kematian haiwan yang disembelih mengikut hukum syarak. Oleh itu, bulu ayam adalah suci dan boleh dimakan sekiranya bulu ayam yang dijadikan bahan makanan alternatif itu tadi tu mampu memberi protein serta tidak memberi kesan yang mudarat kepada manusia. Di samping itu, bulu ayam yang diproses perlu dipastikan tidak tercemar daripada sebarang najis. Imam Khatib Al-Syarbini menjelaskan bahawa bulu haiwan yang sudah terpisah adalah suci daripada haiwan yang halal dimakan walaupun selepas kematian. Kata beliau lagi, yang bermaksud, adapun anggota yang terpisah daripada haiwan selepas matinya, maka hukumnya adalah hukum bangkai. Hukum bangkai haiwan tersebut tadi tu, sama ada disembelih ataupun tidak, tanpa syak, melainkan rambut dan juga bulu tebal, bulu halus atau bulu kepak binatang yang boleh dimakan. Hukumnya suci menurut ijma' ulama'. So, berlainan imam, berlainan cara pandangan mengikut subtopik yang saya bawa ini. Oleh itu, ayam adalah haiwan ternak yang halal dimakan serta bulunya yang terpisah adalah suci. Justeru bulu ayam yang dikatakan mempunyai sumber protein tersebut
boleh dijadikan makanan alternatif kerana status bulunya adalah suci menurut pandangan fuqaha mazhab Imam Asy-Syafi'i. Konsep makanan yang halal mestilah suci dan bersih daripada sebarang jenis najis, sama ada mukhalazah dan sebagainya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimman fil ardi halalan thayyiba. Suraqallahul azim, yang membawa maksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Surah Al-Baqarah ayat 168. Jelas dalam ayat tersebut, perkataan halal diikuti dengan perkataan thayyib. Imam At-Tabari menyatakan definisi thayyiban ialah suci dan juga bersih daripada sebarang jenis najis dan juga perkara yang haram, daripada sebarang perkara yang haram. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Mohsin bin Syed Alwi Redha, pemegang kad matrik DSI 202024989. Okey, seterusnya kita pergi kepada hikmah penggunaan bulu binatang dapat dimanfaatkan dalam pelbagai sektor, iaitu pakaian, makanan, alas, perhiasan, perus dan sebagainya. Okey, bulu binatang ni terdapat pelbagai kegunaannya. Yang paling utama adalah pakaian, alas, perhiasan, makanan dan berus. Okey, di dalam tajuk kita ini penggunaan bulu binatang di dalam makanan. Okey, kalau di dalam makanan, pelbagai hikmah yang dapat digunakan, antaranya merawat penyakit, memberi vitamin dan sebagainya. Okey, seterusnya yang nombor 2, bulu binatang boleh digunakan ketika mana terjadinya darurat, seperti penggunaan selain daripada pakaian ataupun perhiasan badan adalah diharuskan jika najis itu bukan datangnya daripada anjing dan babi. Okey, bulu binatang adalah harus hukumnya dijadikan pakaian ataupun sebagainya, melainkan daripada bulu anjing dan bulu babi. Itu tidak dibenarkan sama sekali, haram hukumnya. Okey, seterusnya kita sambung ke nombor 3. Okey, penggunaan bulu kambing yang diambil untuk dijadikan vitamin D3 adalah diperolehi dengan cara bercukur atau memotong bulunya ketika ia masih hidup adalah harus. Okey, di dalam penggunaan bulu kambing ini dijadikan vitamin D3 dengan cara bercukur dan memotong bulunya ketika mana kambing itu masih hidup. Okey, perkara itu adalah harus dilaksanakan kerana ianya mendatangkan faedah dan hikmah kepada penggunanya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Okey, kesimpulannya berdasarkan hujah fuqaha mazhab Syafi'i yang dikemukakan, bulu haiwan adalah suci sama ada bulu yang terpisah semasa hidup atau selepas mati yang disembelih mengikut hukum syarak. Okay. Justru itu, bulu ayam bukan sahaja boleh dimanfaatkan untuk kegunaan luaran, bahkan ia boleh dimakan sekiranya bulu ayam yang dijadikan bahan makanan alternatif mampu memberi protein serta tiada kesan mudarat. Okey, itu antara kegunaan bulu ayam dan bulu kambing. Okey, oleh itu bulu ayam yang dijadikan bahan mentah makanan perlu dipastikan melalui proses pengeluaran, penyediaan, pengendalian, penyimpanan, pemprosesan, pembungkusan dan pembungkusan sehinggalah penghantaran agar tidak tercemar daripada najis.
Okey. Hukumnya adalah harus, tetapi cara memprosesnya perlu dengan teliti dan rapi. Seperti mana yang telah dinyatakan tadi, proses untuk menjadikan bulu ayam itu boleh diguna pakai adalah pengeluaran, penyediaan, pengendalian, penyimpanan, pemprosesan, pembungkusan sehinggalah penghantaran agar tidak tercemar daripada najis. Agak rumit untuk menjaga kesucian dan kerapian proses penggunaan bulu binatang di dalam makanan. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.